Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Cikgu Suri. Okey, hari ini Cikgu akan sambung untuk sesi pembelajaran semester 1 masih dalam bab yang sama, bab pengeluaran ya untuk subtopik perancangan pengeluaran ya. Yang mana hari ini Cikgu akan kita akan cuba melihat kepada anak topik yang ketiga dalam subtopik perancangan pengeluaran ya, iaitu reka. Kita telah pun belajar tentang reka bentuk pengeluaran sebelum ini ya. Kemudian kita juga telah belajar berkaitan dengan jenis-jenis pengeluaran. Okey, susun atur kita akan lihat pada hari ini. Dan satu lagi, anak topik dalam tajuk perancangan pengeluaran ini adalah berkaitan dengan lokasi kilang. Okay, jadi yang cikgu akan fokuskan untuk hari ini adalah berkaitan dengan susun atur proses pengeluaran. Okey. Ya. Jadi para pelajar boleh bersedia untuk tajuk berkaitan dengan susun atur pengeluaran. Ya, kita akan lihat jenis-jenis susun atur yang akan digunakan dalam proses pengeluaran. Okey, sebelum itu ya, kita lihat dahulu ya, objektif kita untuk tajuk subtopik ataupun anak topik susun atur ini ya, diharapkan para pelajar dapat menjelaskan ya susun atur pengeluaran. Ya, dapat menjelaskan apakah jenis-jenis susun atur dan boleh memberi contoh ya untuk setiap susun atur yang digunakan dalam aktiviti pengeluaran. Okey, kita lihat ya yang para pelajar untuk tajuk susun atur ini ya. Sebelum itu kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan susun atur proses pengeluaran. Okey, susun atur ini dia merujuk kepada penyusunan ya, penyusunan terhadap mesin, jentera, stesen kerja, okay, tempat penyimpanan dalam aktiviti pengeluaran ya, serta kedudukan dan lorong dalam lokasi pengeluaran. Maknanya apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan susun atur ataupun penyusunan terhadap aspek-aspek inilah ya. Mesin, jentera, stesen kerja, tempat penyimpanan, kedudukan dan lorong dalam lokasi pengeluaran. Okey. Kenapa ya, apa faktor yang perlu diambil kira dalam proses penyusunan ataupun dalam memilih susun atur untuk proses pengeluaran? Satu, apa yang akan dilihat adalah berkaitan dengan kapasiti dan keluasan ruang yang ada. Maknanya kapasiti itu kemampuan tempat itu untuk menampung ya semua yang akan dimasukkan dalam kawasan tersebut. Dan keluasan ruang, berapa besar ruang yang ada ya untuk dijadikan sebagai tempat aktiviti pengeluaran berjalan, ataupun keluasan itu akan dilihat apabila kita menyusun ya segala peralatan, segala mesin ya dalam kita punya untuk melaksanakan kita punya aktiviti pengeluaran. Okay, kedua, kita akan lihat kepada saiz dan bentuk peralatan yang digunakan ya. Sebelum kita memilih jenis-jenis susun atur ya, kita akan lihat dahulu saiz dan bentuk peralatan yang kita akan gunakan, sebab aspek ini dia akan mempengaruhi lah ya jenis susun atur yang akan kita tetapkan. Okay. Ketiga, kita akan lihat juga keadaan persekitaran kilang. Ya, bagaimana keadaan persekitaran di sekitar kilang yang akan kita jalankan aktiviti pengeluaran. Okey, seterusnya kita akan lihat juga, kita akan ambil kira juga faktor tentang kos ya. Kos-kos yang terlibat dalam menggerakkan ataupun memindahkan ya semua peralatan, semua mesin, semua jentera
ya untuk melakukan aktiviti pengeluaran. Okey. Dan seterusnya, faktor yang diambil kira juga adalah corak pengeluaran. Ya, bagaimana corak pengeluaran untuk kita punya aktiviti pengeluaran yang kita gunakan. Jadi ini antara faktor yang akan kita ambil kira sebelum kita memilih susun atur untuk proses pengeluaran. Okey. Seterusnya, kita akan lihat apakah objektif susun atur ini. Ya, objektif susun atur ini satu adalah untuk meminimalkan kos pengendalian. Ya, kita cuba mengurangkan segala kos yang terlibat ya dalam pengendalian kita punya aktiviti pengeluaran. Okay, kemudian supaya penggunaan ruang dalam kilang kita dapat digunakan lebih efisien, ya, dapat digunakan sepenuhnya ataupun seoptimal mungkin. Okay, selain itu juga, susun atur ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan buruh. Maknanya tenaga buruh ini diguna sepenuhnya. Tiada tenaga buruh yang dibazirkan. Okey. Objektif yang keempat adalah untuk mengelakkan reka bentuk kilang yang sempit. Ya. Sebab apa? Apabila kita salah ya dalam memilih susun atur ataupun menyusun semua mesin jentera yang ada yang perlu kita gunakan dalam kita punya kilang, ya, keadaan kilang akan menjadi sempit dan dia akan menyulitkan aktiviti pengeluaran. Ya, jadi untuk kita mengelakkan keadaan kilang ini menjadi sempit, kita perlu menyusun ya semua aspek-aspek itu dengan efisien, ya, dengan penyusunan yang terbaik lah. Okey, seterusnya susun atur ini juga adalah untuk memudahkan interaksi antara pekerja dengan majikan. Ya, proses interaksi berjalan dengan lancarlah. Maknanya apabila majikan bertanya di mana bahagian mana ini, bahagian apa, di mana mesin diletakkan, di mana bahagian penyimpanan bahan mentah. Maknanya pekerja dan majikan jelas di mana kedudukan aspek-aspek tersebut. Jadi proses interaksi berjalan dengan lebih lancar. Okey, seterusnya, susun atur ini juga akan memudahkan pergerakan keluar masuk produk. Ya, tidak berlakulah kesesakan ya semasa aktiviti keluar masuk produk tersebut. Okay, selain itu juga, susun atur ini akan memudahkan aktiviti promosi produk dan penguatkuasaan langkah keselamatan. Ya. Kalau pelajar lihat di sini langkah keselamatan, maknanya aspek keselamatan dalam dalam kilang ya akan dititik beratkan apabila susun atur dalam kilang tersebut dapat dibuat dengan baik. Aktiviti promosi akan dapat dilakukan apabila kita dapat menyusun semua jentera, semua mesin, semua produk dengan baik ya dan tersusun. Okey, itu antara objektif susun atur proses pengeluaran. Okey, selain itu juga susun atur ini sebenarnya dia akan dapat mengurangkan masa pembuatan produk lah. Sebab kita dapat elakkan masalah kesesakan, kita dapat elakkan masalah-masalah sampingan yang lain. Jadi masa untuk mengeluarkan satu produk itu menjadi lebih cepat. Okey para pelajar, dalam susun atur ini ya, ada beberapa jenis susun atur yang perlu para pelajar ketahui. Okey, antaranya susun atur secara tetap. Yang kedua dinamakan sebagai susun atur proses pengeluaran. Okey, ketiga dinamakan sebagai susun atur secara produk dan keempat adalah susun atur secara selular. Okey, jadi kita akan lihat satu persatulah. Ya, apa yang dinamakan sebagai susun atur tetap, susun atur proses, susun atur produk, dan susun atur selular. Okey, kita lihat yang pertama. Yang pertama dinamakan susun atur secara tetap. Apa itu susun atur secara tetap? Ya, produk disusun di tempat
atau kedudukan yang telah ditetapkan. Ya, sementara menunggu pekerja bahan mentah, mesin diletakkan di lokasi tersebut. Ya, sebab itu dia dinamakan sebagai susun atur secara tetap. Okey, sesuai untuk barang yang mudah rosak, mudah pecah, barang pukal dan barang yang berat. Sebab itu semua peralatan pekerja ditempatkan di tempat yang telah ditetapkan supaya pergerakan untuk barang itu terhadlah, ya, sebab kebiasaannya untuk susun atur ini dia melibatkan barang yang besar, berat, mudah pecah, ya, yang tidak memerlukan banyak pergerakan. Okey. Ciri-ciri untuk susun atur secara tetap, ya, proses pengeluaran akan kekal dari satu lokasi dari peringkat awal sehinggalah peringkat produk dapat disiapkan. Maknanya, aktiviti pengeluaran, ya, akan kekal ataupun tetap di satu lokasi, ya, di satu tempat dari awal sehinggalah produk itu siap. Okay, kemudian semua input akan dibawa ke lokasi. Input itu semua dibawa ke lokasi sebab aktiviti pengeluaran bermula di lokasi dari awal sehinggalah aktiviti itu siap. Yang ketiga, ciri produk yang biasanya terlibat adalah berat, besar, dan mudah pecah. Okey, kemudian melibatkan kos yang tinggi, ya, dan produk adalah mengikut spesifikasi pelanggan, apa yang diminta oleh pelanggan. Okey, contohnya, ya, contoh untuk susun atur ini adalah pembinaan lebuh-raya, jambatan serta bangunan. Okey, kalau para pelajar perasan, ya, ataupun pernah melihat, ya, aktiviti pembinaan jalan raya ataupun lebuh raya, apa yang para pelajar boleh lihat? Ya, kita akan lihat semua jentera-jentera, semua bahan mentahnya, inputnya akan dibawa ke lokasi. Dan apabila lebuh raya itu siap, ya, semua jentera itu akan dipindahkan ke tempat lain lah. Jadi maknanya semua input pekerja, ya, akan diletakkan di satu kawasan yang tetap. Bermula proses itu dimulakan sehinggalah aktiviti ataupun proses itu siap. Okey. Okey. Ini adalah contoh susun atur secara tetap. Okay. Ini contohlah dia membuat bangunan, kan. Jadi jenteranya, okay, semua jentera yang digunakan dia bawa ke lokasi. Ya, bermula dari awal sebelum bangunan ini siap sehinggalah bangunan ini siap. Kalau bangunan ini siap, maknanya semua jentera-jentera bahan-bahan mentah yang sudah tidak digunakan ini akan dialihkan. Ini yang dinamakan sebagai susun atur secara tetap. Okey, yang kedua dinamakan sebagai susun atur secara proses. Ya, apa itu susun atur secara proses? Pengumpulan semua peralatan yang mempunyai fungsi yang serupa. Pengumpulan semua peralatan yang mempunyai fungsi yang serupa dalam jabatan tertentu. Ya, maksudnya apa? Contohnya di sini peralatan mengecat diletakkan di tempat mengecat. Peralatan bengkel diletakkan di bengkel. Ya, kalau kita balik kepada maksudnya, pengumpulan semua peralatan yang mempunyai fungsi yang sama dalam jabatan tertentu. Okey, jadi kalau dalam sebuah bengkel kereta, ya, kamu akan lihat setiap bahagian itu berbeza. Ya, ada yang bahagian tukar tayar, ada yang bahagian servis kereta, ada yang bahagian mengecat, ada yang bahagian membaiki. Jadi, kalau dia bahagian mengecat, semua peralatan mengecat diletakkan di satu tempat. Ya, di bahagian mengecat lah, maknanya tidak ada campur yang lain.
Okay, kemudian kalau dia di bahagian membaiki kereta, semua peralatan yang berkaitan dengan membaiki kereta akan diletakkan di bahagian tersebut. Okey. Ketiga, kita akan lihat masih dalam susun atur. Okey, ini adalah ciri-ciri untuk susun atur secara proses. Ya, pertama kita lihat input pengeluaran disusun mengikut fungsi kerja. Kalau susun atur secara tetap tadi, input pengeluaran dibawa ke lokasi. Ya, dan tetap di sana sehinggalah proses kerja berakhir. Okay. Yang kedua, pengeluaran tidak seragam dan berbeza mengikut kuantiti. Maksudnya dia berdasarkan apa yang dikehendaki oleh pelanggan lah. Kalau kita pergi bengkel, ya, kalau kamu pergi bengkel, contohnya kamu mau pam tayar, kamu pergi ke bahagian pengepaman tayar. Kalau kamu mau cat kereta, kamu akan pergi ke bahagian cat kereta. Okey. Sebab itu dinamakan pengeluarannya tidak seragam dan berbeza mengikut kuantiti. Okey. Seterusnya pengeluaran dalam kelompok kecil. Ya, pelanggan berbeza mengikut keperluan perkhidmatan. Ya, pelanggan berbeza ikut apa yang perkhidmatan yang diperlukan oleh pelanggan pada ketika itu. Okay. Dan seterusnya akan berlaku perkongsian sumber. Ya, berlaku perkongsian sumber. Contohnya, kalau yang bahagian tayar, ya, ada yang mau pam tayar, ada yang mau pasang tayar, akan berlakulah di situ perkongsian sumber. Contohnya untuk yang bahagian jack tayar itu, menaikkan tayar itu, dia boleh digunakan untuk yang bahagian pam tayar dan boleh digunakan juga untuk yang mengganti tayar. Jadi itu maksudnya berlaku perkongsian sumber. Okay, contoh ya, untuk susun atur ini, bengkel membaiki kereta, perkhidmatan hospital, perkhidmatan bank. Kalau kamu pergi hospital, dia ada unit-unitnya kan yang berbeza, jabatan-jabatan yang berbeza. Ikut dia punya keperluan pelanggan pada masa tersebut. Okey. Susun atur proses ini contohnya, inilah, ini dalam bengkel. Ya, dia gambar dalam bengkel. Ini yang pasang tayar, ini untuk yang servis kereta. Jadi dia ada bahagian-bahagian yang berbeza. Okey, jenis susun atur yang ketiga dinamakan sebagai susun atur secara produk. Apa itu susun atur secara produk? Ya, penyusunan satu barisan mesin mengikut urutan proses pengeluaran. Maknanya mesin disusun ikut proses pengeluaran. Okey. Satu jenis mesin atau jentera diguna secara khusus untuk mengeluarkan produk. Okey. Cirinya ya untuk susun atur secara produk ini, semua input pengeluaran disusun khusus mengikut urutan penghasilan produk. Ya, pengeluaran produk adalah seragam. Ya, volume dalam kuantiti yang banyak. Ya, wujud lini atau barisan pemasangan dalam proses pengeluaran. Ya, contohnya proses pembuatan makanan, pengeluaran kasut, pemasangan komputer. Nah, ini untuk susun atur secara produk. Maknanya semua input disusun mengikut penghasilan produk. Contohnya inilah. Ini kalau kamu lihat, ini apa nih? Pembuatan apa nih? Ya, pembuatan kasut. Jadi dia wujud satu lini, ya, barisan untuk pengeluaran kasut itulah. Okey, dan susun atur yang keempat dinamakan sebagai susun atur selular. Ya, ini pula adalah penyusunan peralatan dan kerja yang serupa ke dalam satu kumpulan ataupun sel yang sama supaya bahagian proses pengeluaran menjadi lebih kecil. Okey, ini maksudnya peralatan dan kerja disusun dalam satu sel ataupun kumpulan. Ya, aspek proses
pengeluaran itu dikecilkan. Ya, lebih memfokus. Jadi dia bahagian-bahagiannya dikecilkan. Okey. Cirinya pendekatan yang membantu membina pelbagai produk dengan menggunakan bahan serta peralatan yang sedikit, ya, sebab satu proses pengeluaran yang besar itu dia telah kecilkan ataupun dia telah bahagikan kepada beberapa bahagian yang lebih memfokus. Kemudian semua peralatan dan stesen kerja disusun dalam urutan. Okey, melibatkan produk yang memerlukan banyak gabungan komponen. Ya, dan kepakaran adalah berbeza untuk setiap komponen pengeluaran. Kalau kita lihat ya, itu antara 4 jenis susun atur yang ada dalam aktiviti pengeluaran. Ya, tetap, selular, proses dan apa lagi satu tadi adalah berdasarkan apa tu cikgu lupa sudah. Okey, sekarang yang kita lihat adalah contoh-contoh soalan SPPM ya yang pernah keluar untuk bahagian ini. Ya, dia pernah keluar pada soalan SPPM 2019 ya. Contoh soalannya, nyatakan 4 jenis susun atur proses pengeluaran. Okey, ini dia minta nyatakan dengan 4 markah sahaja. Jadi para pelajar hanya perlu beri 4 proses pengeluaran itu tanpa perlu beri huraian. Okey, seperti biasa, nyatakan ini merujuk kepada kata tugas. Susun atur ini, jenis susun atur ini merujuk kepada kehendak soalan. Okey, 4 ini adalah dia punya markah. Okey, dan ini dinamakan sebagai analisis soalan. Ya. Jadi pesanan cikgu setiap kali para pelajar mendapat soalan, tolong analisis soalan itu. Apa dia punya kata tugas, apa dia punya kehendak soalan dan berapa dia punya markah. Sebab kata tugas, kehendak soalan dan markah ini akan mempengaruhi ya cara pelajar menjawab soalan tersebut. Okey. Cadangan jawapan ya. 4 jenis susun atur seperti biasa para pelajar kena ingat. Ya, ini adalah apa? Ini adalah ayat pendahulu. Ya, wajib kita buat sebelum kita menjawab soalan. 4 jenis susun atur ialah susun atur secara tetap, susun atur secara proses, susun atur secara produk, dan susun atur secara selular. Nah, ini 4 susun atur. Okey, dia minta kamu nyatakan saja dan 4 markah. Dapatlah 4 markah. Okey, jadi cikgu harap boleh ya para pelajar. Jadi secara kesimpulannya, ya, apa yang kita bincangkan ini adalah berkaitan dengan susun atur. Ya, 4 jenis susun atur dalam aktiviti pengeluaran. Susun atur secara tetap, susun atur secara proses, dan susun atur secara produk, serta susun atur secara selular. Okey. Jadi para pelajar, ya, cikgu harap para pelajar boleh menguasai untuk jenis susun atur ini. Ya, ingat kita ada 4 jenis susun atur dan ciri-cirinya. Ya, daripada ciri-cirinya, yang mana kalau kita lihat keempat-empat ini dia bezanya adalah dari segi penggunaan inputnya lah. Kalau tetap input dibawa ke lokasi, kalau proses inputnya itu ikut proses kerja, kalau produk inputnya itu mengikut produk yang dikeluarkan. Kalau selular, proses pengeluaran yang besar itu kita kecilkan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil supaya ia lebih memfokus. Okay, jadi ingat apa jenis susun aturnya. Kemudian yang kedua, ingat apa ciri setiap susun atur dan boleh bagi contoh untuk setiap susun atur. Jadi, setakat itu sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Ya, dan kita akan jumpa untuk anak topik yang keempat dalam subtopik perancangan pengeluaran ini. Ya, kita ada satu lagi anak topik iaitu lokasi kilang. Ya, jadi cikgu harap perkongsian ini boleh membantu pelajar ya untuk menguasai anak topik susun atur produk. Okay, itu sahaja dari cikgu. Cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi untuk menonton video cikgu. Jumpa lagi untuk video-video akan datang.